Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Perisai Muslim. Perisai Muslim, doa ketika bersin. Bila bersin, kita kena baca doa ni. Apabila seorang itu bersin, tahu bersin apa dia? Dia tak boleh bagi tahu bersin itu apa dia. Dia kena buat baru tahu. Itu yang kelebihan dia. Bersin, kalau kita kata apa itu bersin? Bersin itu ialah bersin. Macam mana nak bagi tahu bersin? Dia kena buat. Biasanya bila contoh bersin ni macam mana? Terus dia buat bersin, baru jadi. Itu kelebihan dia. Ada benda yang tak boleh buat, tak boleh diberitahu. Kalau diberitahu tak faham. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza 'atasa ahadukum." Apabila seorang itu bersin, hendaklah dia berkata, "Alhamdulillah." Pandai kata. Kata. Pandai saja tak jadi. Pandai kena kata. Ini ingat semua ni. Tak kira lah yang pelajar tua, pelajar muda. Bila bersin, kata. Kata tu jangan slow, jangan perlahan, kena kuat sikit suara. Paling kurangnya dia sehingga orang sebelah kita dengar. Alhamdulillah. Bila bersin, Alhamdulillah. Kalau kita bisik jangan Alhamdulillah. Orang tak dengar, macam mana dia nak jawab? Bagi biar orang dengar. Contohnya, kalau tempat ramah macam ni, macam mana pula? Ni, kita duduk ramah-ramah gini, macam mana nak kata? Bila seorang tu bersih hujung, Alhamdulillah, jadi satu masjid ni kena jawab. Tak, bukan macam tu. Dia kata biar orang sebelah dia dengar. Jadi tak payahlah ustaz pun kena jawab, Yarhamukallah. Jadi terganggu perjalanan. Ganggu tak ganggu? Ganggu, dia tak mahu macam tu. Jadi dia kata Alhamdulillah, jiran dia tu dengar dan dia boleh jawab balik. Saudara atau temannya yang sebelah dia hendaklah menjawab Yarhamukallah. Apabila saudaranya berkata demikian, dia hendaklah jawab sekali lagi. Orang yang bersin itu jawab sekali lagi, Yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Cantik tak cantik? Dalam bersin pun kita mendoakan di antara sama orang Islam. Ini harmoni yang hidup orang Islam. Bila kata Alhamdulillah, makna segala puji bagi Allah. Kita puji Allah. Kenapa kita puji Allah? Kerana bersin ini nikmat. Nikmat dipanggil bersin. Nikmat atau tak nikmat? Sebab dia keluar habis dia punya kuman-kuman bakteria yang ada dalam hidung kita ni. Payah bersih tu keluar habis benda tu. Kerana itulah bila kita nak bersih kena tutup mulut. Jangan duk ngangor lah korang, payah bersih lah korang habis pergi. Lama-lama mesti hari ni mesti orang takut ke penyakit apa ni? Penyakit babi cuma apa tak tahu babi. Penyakit tu semua babi sebut ni. Takut ni semua babi ni. Kena pakai tu topeng lah, tu dua muka lah, macam-macam penyakit habis. Takut habis orang. Jadi di saat ini lagi dahsyat. Maknanya kita nampak kuman itu boleh berjangkit melalui, kerana apabila kita bersih, kuman itu keluar. Atau kita kena tutup dengan tangan ke, dengan sapu tangan ke, dengan tisu, tutup mulut kita supaya kuman itu tak pergi ke orang lain. Biar dia keluar dalam kertas kita boleh campak buat. Itu sebabnya kita kata Alhamdulillah, kerana Allah Ta'ala telah mengeluarkan daripada tubuh kita ni penyakit. Baik. Setakat berapa kali? Lama kita duduk di sebelah kita orang sesemua orang ni, bukan sesemua babi. Sesemua babi na'udzubillah, sesemua orang ni dia akan bersih sepanjang hari. Betul tak? Jadi kita tak buat kerja, tengah duduk baca subhanallah kawin ni bersih, yarhamukallah, subhanallah. Jadi duduk ikut yarhamukallah. Mana sehari tu kita kira yarhamukallah, kita lagi duduk lain lah tak? Tak. Dia nak setakat 3 kali saja. Mana bila kita bersih, kita kena kata setakat 3 kali. Lepas pada 3 kali dia bersih lagi, kita kena kata syafakallah, Allah Ta'ala sembuhlah penyakitmu ni. Bukan bersih nak buat kuman ni.
bersih kerana selesema dah ni. Dia sendiri tu sakit, ada selesema dah dia situ. Ingat, berapa kali kena buat, kena ulang? Setakat 3 kali saja, lebih pada tu dia sudah berpunyai penyakit. Jadi kita jangan duk ulang lagi lah. Kalau tidak, kita-kitanya sehari tu kena jawab bersih dia. Macam tu. Jadi oleh kerana dia puji Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita pun jawab lalu. Yarhamukallah, semoga Allah Ta'ala memberi rahmat pada kamu. Sebab kamu puji Allah, kita pun balas lalu, Allah Ta'ala bagi rahmat pada kamu. Orang yang bersin tadi, oleh kerana dia dah dapat doa daripada sahabat dia, takkanlah doa tu tak dibayar, tak dibalas, maka dia kena balas balik, yahdikumullah wa yuslih balakum. Cuba kata, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi semoga Allah memberi petunjuk pada kamu dan memperbaiki urusanmu. Cantik atau tak cantik doa ni? Amat cantik. Allah Ta'ala baikkan urusan kamu, senangkan segala kerja buat kamu fid dunya wa fil akhirah. Yang baik tu. Jadi kita faham dah tadi, nak ulas sakat 3 kali saja. Jadi itulah di antara, kalaulah seorang itu bersih tengah salat, dia tengah semaya bersih, macam mana nak kata? Tengah duduk salat, bersih, alhamdulillah, jawab kata? Macam mana nak jawab? Jadi kata ulama di sini, jumhur ulama mengata sahabat, yaqulu zalika, dia kata dia jawab secara perlahan saja, itulah diri dia lah. Ya, alhamdulillah, dia kata jawab. Ada juga yang mengatakan jawab dengan lidah alhamdulillah, tapi niat sebagai zikir waktu itu. Jadi yang sementingnya jangan buat derah-derah, kita jawab secara perlahan saja lah, ataupun dalam hati kita saja lah. Wa in kana fil khala', kalau dia bersin dalam tandas. Ni semua tempat ni kena belajar. Duduk dalam tandas bersin, nak jawab juga ke? Alhamdulillah. Orang hak dekat jabal sebelah, yarhamukallah. Jadi tandas kita jadi duduk pelawai doa pula. Itu bukan tempat berdoa dalam tandas. Dalam tandas bukan tempat berdoa. Jadi macam mana kita nak buat? Yahmadu biqalbihi, hendaklah dia berkata alhamdulillah dengan hati dia. Alhamdulillah dalam hati dia. Jawab juga dalam hati. Maknanya kena puji juga Allah Ta'ala walaupun dalam keadaan tersebut. Jadi termasuk dalam hakul muslim alal muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, salah satu daripada hak seorang muslim ke atas saudaranya. Apa makna hak? Bila ada hak, maknanya tanggungjawab kita. Di antaranya apa dia? Bila dia bersin, dia puji Allah, maka hak menjadi hak kat atas tanggungjawab kita, mesti doakan dia, yarhamukallah. Itu hak. Kerana itulah kita, orang yang bersin itu kena angkat suara, alhamdulillah, biar orang sebelah dia dengar, barulah dia boleh doakan kita. Kalau tak dengar macam mana? Jadi kita dah jawab tadi, kalau lebih daripada 3 kali, maka dia telah kena penyakit zukam, penyakit selesema. Pada waktu itu kita tidak lagi kata yarhamukallah, dan kita doakanlah supaya dia sembuh, syafaakallah, umpamanya Allah Ta'ala sembuhkanlah penyakit kamu ini. Jadi ingatlah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena ingat. Kalau orang itu bersin tapi dia tak kata alhamdulillah, lepas dia bersin dia senyap, sengih, suka, contoh kita nak jawab ke tak? Nak kata ke tak yarhamukallah? Jangan kata yarhamukallah. Kenapa? Sebab dia tidak puji Allah. Allah Ta'ala bagi nikmat kepada dia, bersin, keluar kuman-kuman dalam di tidur dia tak puji Allah. Jadi tidak ada hak bagi dia untuk kita doakan dia yarhamukallah, tak ada hak. Dia diam, kita diam. Itu ceritanya. Dia kata alhamdulillah, baru kita yarhamukallah. Jelas Ini menunjukkan bahawa bersin itu baik, dan lawai pada bersin tasa'ub. Lawai pada bersin menguat. Menguat. Setengah orang ni bila menguat macam rimah lapar nyebuatnya, tengah angor mulut, nampak habis gigi tak rosak, apa benda dalam mulut sampai. Menguat ni kena tahan seboleh mungkin, tutup mulut kita. Ingat ni adab semua ni. Pelajar-pelajar kita ni, tua dengan muda, bila menguat tutup mulut.
Jangan duk ngangor macam apa ni? Macam singa lapar ngangor tak usuk. Jangan. Kerana itu dia kata at-tasya'ub minasyaitan. Tasya'ub ni syaitan aja. Sebab bila menguat ini menunjukkan kepada apa? Tunjukkan kepada lesu, lemah, malas. Syaitan ni suka sangat orang malas. Dia suka orang Muslim, tambah-tambah lagi kalau kita menguat tengah ibadat. Jadi bila kita menguat, kita tahan seboleh mungkin dan jangan keluar suara. Ini tidak tengah duk solat apabila menguat bunyi. Bunyi tak? Ngatuk apa benda ni? Itu dipanggil daripada syaitan. Baiklah. Sekarang ni itu menguat orang Muslim. Kita duduk di negara satu Malaysia. Sekarang ni satu Malaysia. Dulu istilah masyarakat majmuk dulu. Sekarang ni dipanggil satu Malaysia, one Malaysia. Kalau sekiranya sebelah kita ni bersin orang bukan Islam, macam mana kita nak doa kepada orang yang bukan Islam dia bersin? Biasanya orang bukan Islam di sini orang ahlul kitab lah ni. Sebab dia boleh kata alhamdulillah tu. Kalau bukan Islam ada hari ni tak tahu tak kata alhamdulillah dah dia pakai ngangor macam buaya lapar gitu dah. Jadi bila dia kata alhamdulillah, kalau dia kata alhamdulillah, maka kita kena kata apa? Yahdikumullah apa ni? Wa yuslih balakum. Jadi kita kata yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberi petunjuk pada kamu dan memperbaiki hatimu. Jadi bila kita bersih, orang kafir sebelah kita ni ahlul kitab, orang Kristian, orang Yahudi ke, hak pandai Arab ni dia jawab yarhamukallah contohnya. Bila dia jawab, kita kena jawab balik. Tak payah kata awak kafir, jangan duduk doa kat saya. Kita kena jawab balik kepada dia, yahdikumullah wa yuslih balakum. Macam mana sini? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Yang tadi, yang atas tadi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Jadi sini kita ubah dia sikit. Semoga Allah Taala beri petunjuk pada kamu dan memperbaiki hatimu. Balakum di sini dia kata la yarhamkumullah, jangan kata yarhamkumullah, jangan kata. Kalau contohnya kalau dia bersih, dia kata alhamdulillah, kita jangan kata dia yarhamkumullah. Jangan kata. Macam orang Islam bila dia kata alhamdulillah, kita kata apa? Yarhamukallah. Tapi kalau orang kafir jangan kata yarhamukallah, terus kata yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Taala beri hidayah kepada kamu dan memperbaikkan hatimu masuk Islam. Itu doa kepada orang kafir. Maka di sini menunjukkan bahawa kita dengan orang kafir ni boleh berinteraksi, boleh berhubung. Jadi kalau kita doa kepada dia yarhamukallah, Allah Taala beri rahmat kepada kamu, maka di sini kata di alim ulama kita tak payah kata yarhamukallah. Kerana apa? Kerana rahmat itu mukhtassatun bil mukminin. Jadi kita doa kepada dia yahdikumullah, Allah Taala bagi hidayah kepada kamu. Allah Taala beri hidayah kepada dia, tak apa. Jangan bagi doa bagi rahmat, tidak. Rahmat ni untuk orang mukmin saja. Jadi timbul juga isu persoalan kalau orang kafir bagi salam, assalamualaikum. Kawan-kawan kita yang bukan Islam bagi salam, boleh ke tak boleh kita kena jawab? Tak jawab macam mana? Ini timbul persoalan. Kalau orang bukan Islam bagi salam kita, selamat pagi, kita selamat pagi juga. Jadi siapa yang selamat? Pagi selamat, kita tak selamat juga. Ini salam orang tidak Islam. Selamat pagi, morning. Jumpa orang putih, morning. Dia cakap morning dia. Enggak apa dia morning. Selamat pagi. Jadi pagi selamat, kita tak selamat. Naknya assalamualaikum, sejahtera, selamat ke atas kamu. Itu doa orang Islam. Perbezaan sangat jauh. Orang kafir dia doa ke pagi, kita doa ke dia. Orang Islam doa kepada dia sendiri, assalamualaikum. Itu beza. Jadi kalau orang kafir bagi salam, boleh jawab, tak boleh jawab. Alim ulama kita kata kita kena jawab salam. Waalaikumsalam. Pasal dia bagi salam kepada kita. Timbul lagi masalah waalaikum. Yang ada dalam hadis tu, kalau orang kafir bagi salam assalamualaikum, kita jawab waalaikum. Tak usah kata salam. Ada juga pandangan sedemikian.
Jadi kalau dia ni orang yang reti, dia marah, dia kata, apa pula tak jawab salam saya? Di mana Islam ni agama perpaduan, agama kesejahteraan, nak bagi salam pun tak boleh. Jadi masalah gitu. Contohnya salam satu Malaysia ni nak jawab macam mana, saya sampai hari ni pun tak reti lagi lah. Kalau kata salam satu Malaysia, kita jawab mana? Salam dua Malaysia. Malaysia Barat dengan Malaysia Timur, ke macam mana? Terus duduk salam satu Malaysia lah. Assalamualaikum kita orang Islam sudah. Banyak cerita orang kita ni suka cari benda-benda yang ajaib begini. Lepas ni hilanglah satu Malaysia ni, mari berapa Malaysia pula. Allahuakbar. Jadi kita tahulah habislah kita doa apabila orang kafir bersin. Kita berpindah kepada tajuk yang baru kita, iaitulah ad-du'a lil mutazawwij. Doa kepada pengantin. Doa kepada pengantin. Belajar betul-betul ni. Ni pelajar-pelajar kita ni nak jadi pengantin belakang ni. Nak ke tak? Nak belakang. Jadi bila jadi pengantin, kita diminta supaya berdoa kepada pengantin baru ni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Tengok makna dia cukup cantik tuan-tuan. Dia kata apa ni? Semoga Allah memberkatimu dan ke atasmu dan menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Doa. Jadi kita hari ni kalau orang kahwin, kita tulis apa? Selamat pengantin baru. Tu ialah. Ubah format. Bukan lagi selamat pengantin baru. Kalau kita tulis kak ke apa ke, tulis doa ni. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga Allah memberkatimu dan memberkati ke atasmu dan menghimpunkan kamu berdua dalam kebaikan. Mana kalau dua orang ni hidup tak baik, harmoni ke tak harmoni rumah tangga dia, tak bahagia dia. Tak sedap tulis kakak anak cucu apa pun, tak jadi. Doa tu banyak. Cuba kita bayangkan kalau kita panggil 1000 orang mari rumah kita. Setiap orang mari rumah, jumpa dengan pengantin, semua doa ni. Barakallah. 1000 doa ni bukannya sikit, banyak. Tetapi nasib malangnya tak pandai. Kau pandai ke tidak? Tak pandai. Jadi kita awal-awal lagi kita kena ajar. Contohnya dalam kad jemputan kahwin tu tulis selalu doa ni. Tulis itu. Doa untuk pengantin, tulis itu. Barulah kita tulis. Kalau zaman sekarang ni zaman SMS ni. Tulis SMS, hantar kepada kawan kita yang jadi pengantin tu. Ni tulis semoga Allah memberkatimu. Tulis, hantar kepada dia. Ni banyak benda-benda yang kita ni tak sampai matlamat, tak sampai. Bila tak sampai matlamat, kita duk doa selamat pengantin baru. Dalam apa ni, tulisan doa tu, ya Allah satukanlah hati dua orang ni seperti Adam dengan Hawa, seperti Yusuf dengan Zulaikha, seperti itu seperti ni. Jadi banyak sangat cerita. Seperti Sulaiman dengan Balqis. Ada setengah-setengah riwayat tu tidak sabit, tidak kuat. Betul ke tidak Sulaiman kahwin dengan Balqis, Yusuf kahwin dengan Zulaikha dan sebagainya. Jadi duk cari cerita-cerita yang tidak ada sandaran sangat ni. Ambil ni doa hak saleh ni, hak sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, letak di kad jemputan kita, letak. Jadi tolong ajarlah kepada penulis-penulis kad jemputan, pencetak-pencetak ni doa yang maksur daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa pengantin. Hak saat ni yang 79 ini doa orang lain kepada pengantin. Yang ke-80 doa pengantin untuk dirinya. Jadi pengantin ni bila dia jumpa, dia temu dengan adinda dia kena baca doa ni. Dia kata tidak nak baca doa ni.
duk kenali dak. Alah jumpa adinda ni kau kenali, ketak. Tak dia nak baca doa dah. Jangan. Kena baca doa dulu. Dan doa apabila membeli binatang ataupun membeli kenderaan. Jadi doa ni kalau orang kahwin, selepas akad kahwin tu biasanya dia akan jumpa dengan adinda yang disayangi dia lah tu. Masuk dalam bilik, ambil panggil tok atas kepala dia, atas dahi dia, baca doa ni. Ataupun kita beli kenderaan, beli kereta baru. Mula-mula start nak naik kereta tu, pegang steering kereta tu, baca doa ni. Beli motosikal, beli basikal, beli kapal terbang, kena baca doa ni dulu. Apa saja yang kita beli, kita baca doa ni. Cantik tak cantik? Cantik lah apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kenapa tak cantik? Apa doa dia? Tengok 191. Apabila seorang lelaki berkahwin dengan seorang perempuan atau dia membeli seorang hamba. Jadi dia kiaskanlah, beli kereta, beli motosikal, beli bas, beli lori, beli apa sajalah. Maka bacalah doa ni. Baca dah, ikut semua. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ingat dah surah? Ingat dah doa pengantin kepada pengantin, dan doa juga untuk kita beli benda-benda yang kita nak gunakan. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan segala yang telah engkau ciptakan dalam wataknya, dan aku berlindung denganmu daripada kejahatannya dan kejahatan yang telah engkau ciptakan dalam wataknya. Jadi tabiat tak baik itu kita tak mahu. Kita nak tabiat yang baik, minta Allah Ta'ala baikkan dia. Dan apabila engkau membeli unta atau hayawan, di sini ulama mengilhaqkan, menyambung, masukkan dalam kategori ini membeli kenderaan. Hendaklah memegang bonggolnya. Kena bonggol? Bonggol kena? Atas belakang unta tu. Kalau unta, kalau kereta pergilah atas apa dia, steering dia ke apakah. Hendaklah memegang bonggolnya dan membaca doa seperti di atas. Boleh ada tak? Kau tak boleh ke? Ingatlah, jangan tak ingat. Nak pergi beli tu tulis dah kertas. Nak pergi beli basikal esok kedai, tulis siap dah kertas. Nak pergi baca di basikal. Bila dah kahwin, dia bertemu dengan adindanya. Bila bertemu seorang suami dengan isteri, jadi mereka adalah baca doa ini. Tengok baca doa. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Bismillah. Allahumma jannibna syaitan
wa jannibish syaitana ma razaqtana. Apa dia kata sini? Ya Allah, dengan nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan, dan jauhkanlah syaitan daripada anak yang engkau rezekikan kepada kami. Tengok, minta perlindungan dengan Allah SWT ni, minta daripada bila lagi? Anak kita tak jadi anak lagi ni, baru nak proses anak tu. Jangan terlupa minta perlindungan Allah Ta'ala. Kalau jadi hak ni, minta perlindungan daripada syaitan. Jadi ni masalah kita ni, terlupa masa tu. Nah, tengok duk semangat mulai, tak ingat nak baca doa. Keluar anak pula, terlupa pula, anak di hospital, tak reti nak azan. Tak azan pula dah. Sombak telinga syaitan pula. Besar-besar pula, letak nama pula. Allahu Akbar. Nama yang tidak menunjuk pada Islam langsung. Nama penyanyi-penyanyi, nama orang-orang putih hebat-hebat. Besar lagi, hantar pula ke sekolah-sekolah yang tidak ada pengajian Islam. Punuh habis. Besar lagi terus hantar ke negeri kafir. Macam mana kita nak harapkan anak-anak kita akan menjadi orang yang baik di permulaan? Kerana itulah tengok di sini, siapa dia baca doa ini sebelum bersetubuh dengan isterinya, maka syaitan akan lari. Tapi kalau tak baca, syaitan kata dia pun boleh juga pada tu. Itu bahaya sekali. Syaitan tu pun sama. Jadi kata dalam hadis ini, kata Nabi SAW, sekiranya Allah SWT rezekikan kepada orang ni, suami isteri ini, anak hasil daripada persetubuhan pada malam tu, maka dianya, syaitan tidak akan mudaratkan anak dia. Mungkin timbul persoalan di sini, macam mana kita tengok anak-anak orang baik-baik, anak ustaz, anak orang yang kira orang saleh lah, orang jauh juga, anak dia pun nakal juga. Macam mana ni? Na'udzubillah. Kita nak kata apa? Kita boleh takwil hadis ni betul. Macam mana kita kata hadis tak betul? Hadis ni riwayat Bukhari dengan Muslim. Yang kita boleh takwil di sini, iaitulah boleh jadi orang saleh ini terlupa pada waktu nak proses tersebut. Lupa nak baca. Yang menyebabkan syaitan mari boleh kacau anak dia. Walaupun ayahnya seorang yang baik, tetapi masa nak proses kejadian anak itu, dia terlupa. Manusia ni boleh lupa ke tak boleh apa? Boleh. Jadi kerana itulah bagi orang yang muda-muda lagi ni, tolonglah jangan terlupa. Kalau terlupa, bahaya ke tak bahaya? Sangat bahaya kepada keturunannya nanti. Jadi kita ingat betul lah. Habislah kita tentang doa yang tersebut. Kita akan berpindah kepada doa yang seterusnya, iaitulah doaul ghadab, doa ketika marah. Kita ni senang nak marah tak? Senang ke tak senang? Senang. Seorang sahabat nama dia Sulaiman ibnu Surad. Sulaiman ibnu Surad radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata apa? Kuntu jalisan ma'a Rasulillah. Sulaiman ni cerita, sedang aku duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok dua orang sedang bermaki-maki, berkelahi dua orang ni, tengah duduk balah. Salah seorang daripada dua orang ni, seorang ni naik orak dah, timbul orak dah, punya marah ni, merah muka dia, belawai. Faqala Rasulullah kata, dua orang yang sedang berkelahi tu, stop, mari sini. Aku akan ajar kepada kamu satu kalimah. Kalau kamu baca doa ni, hilanglah perasaan marah. Hilang perasaan marah. Jadi apa yang apa ni? Hilang marah. Nabi kita ajar dia baca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau kita nak marah orang, kita kata A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kata itu dulu. Ini menunjukkan bahawa, dalil bahawa yang menggerakkan, memanaskan seorang manusia ini, iaitulah syaitan. Syaitan yang manah kita ni supaya bila panas dia akan lawan. Jadi untuk nak menghilangkan syaitan ni, kita kena minta perlindungan dengan Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Minta perlindungan dengan Allah daripada syaitan.
Kalau kita tak berlindung dengan Allah, boleh ke tak boleh? Jadi dalam kitab tafsir dia cerita apa? Dia cerita tentang kita ni nak minta perlindungan dengan siapa? Sedap juga cerita ni. Nak dengar? Seorang ni lalu tengah padang pasir, nak pergi ke sana. Kalau nak pergi ikut ni, terpaksa kena naik bukit lagi, terpaksa kena turun lembah. Jadi ni je lorong yang ada nak pergi sebelah. Biasanya orang-orang Arab dia akan pelihara kambing dia di tengah padang. Bila dia pelihara kambing, akan ada anjing pengawal, anjing jaga kambing. Jadi orang yang nak lalu tadi terpaksa kena berjuang mati-matian. Pergi kau ni, anjing kejar dia. Kejar, lari. Pergi kau ni, anjing ni hambak dia. Boleh tak boleh dia pergi? Payahlah sikit. Mungkin dia terpaksa kena lari ke atas bukit lari. Susah. Kau senang? Susah nak lari. Jadi kata di ulama ni, dia kata, apa yang kamu ni duduk fikir banyak-banyak? Jalan yang paling senang sekali, iaitulah kita panggil tuai kambing. Pakcik ke Pak Ngoh kau? Pak Ngoh. Yo. Orang kapal lah itulah, memang jawab lah. Saya nak tombal lalu ni, nak pergi sebelah sana. Tuai kambing tu senang dia. Dia royakkan anjing dia. Apa dia bahasa anjing ni, kita pun tak dia duduk saing dengan dia. Hok, satu lah. Anjing tahu dah, tuai dia kayak, beri dia lalu. Kita pergi anjing tu relax, dia duduk jelai lidah situ je. Lalu kita pergi dia, tak ada kekeh apa. Betul tak? Jadi, bila kita takut pada syaitan, kita takut pada apa-apa benda, takut pada tu ni, duk minta perlindungan tu, takut syaitan, pergi minta perlindungan dengan sungai, pergi minta perlindungan dengan pusu, pergi minta perlindungan dengan tok kamat, tak jumpa jalan belakang. Bila takut pada benda ni, pada syaitan, kita kena minta berlindung dengan Tuhan yang menjadi syaitan. Siapa? Allah. Kerana itulah Nabi kita ayat sini, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku minta perlindungan dengan Allah daripada gangguan syaitan. Sesat tak sama masalah? Sesat. Ibarat yang mudahnya seperti nak lalu jalan tadi. Yang hambak dia anjing apa, lambat nak boleh pergi. Tapi bila dia panggil tuai kambing, saya nak lalu ni, pergi dia. Apa susah? Anjing dia pun duduk relax situ. Jadi ini nak menunjukkan bahawa isti'azah itu suatu perkara yang besar, kerana kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla. Minta berlindung dengan pada Rabbul Alamin, Tuhan yang menjadi pemilik alam ini semua duduk di tangan Allah. Jadi tengok ni. Al-isti'azah min aqwal aslihah. Isti'azah ni, a'udzubillah minasyaitanir rajim, di antara senjata yang paling kuat untuk menolak tipu daya syaitan. Syaitan ni dia tak ada kerja. Macam mana nak tolak tipu daya dia? Isti'azah, minta perlindungan dengan Allah SWT. Dan seboleh mungkinnya kita cubalah menahan marah kita. Kita nak marah setara mana? A'udzubillah minasyaitanir rajim. Sebut dalam hadis lain lagi, kalau lepas a'udzubillah minasyaitanir rajim, panas lagi telinga ni. Gelegak lagi otak. Nak macam mana? Duduk atas tanah. Kalau ada kita ni dekat dengan tandas, dekat dengan air, pergi ambil wudu. Sebab syaitan tu api. Syaitan ni khalaqtani min nar. Syaitan mengaku dah dia ni dijadikan daripada api. Api lawan dia air. Jadi macam nak sejuk dia ni, a'udzubillah minasyaitanir rajim. Jangan pergi lagi, pergi ambil tokak. Kata orang jangan. Pergi lari ke tempat wudu, ambil wudu. Insya-Allah taala turun dia punya temperature tengah panas ni tu, dia akan turun. Tunggu. Kalau tidak, lagi panas dia. Tak pandai lagi lepas ambil wudu, tidur atas tanah. Guling atas tanah. Ingat hebat sangat aku ni. Akhirnya, orang tahu atas tanah ni, baru kita ingat mati. Ilalah sikit pasal. Tapi masalah nak sampai situ, bukannya senang tu, peringkat tu. Peringkat martabat wali dah kita tu. Martabat wali. Jadi Allah Ta'ala, tengok dalam hadis ni, ayat Quran kata Allah Ta'ala sebutkan dia, wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Allah Ta'ala puji orang-orang yang mengekang kemarahannya dan memaafkan kesalahan orang. Kita orang marah, kita tak maaf orang buat tak baik kita maaf. Satu. Yang kedua, wa idza ma ghadibu hum yaghfirun. Bila dia marah, dia boleh maaf pada orang. Ini cantik. Tersebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dengan baik-baik ni. Tanda dia punya hadis ni cantik. Nabi kita bersabda, "Man kazama ghaizan wa huwa qadir ala an yanfuzahu." Sesiapa yang menahan marah sedangkan dia mampu untuk mengikut kemarahannya. Maknanya kalau orang ni orang kecil lah. Kalau ikut orang marah kita boleh tampar dia, kita boleh sepak dia. Tapi kita tak buat. Diam. Apa yang kita dapat? Da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Allahu Akbar. Tengok. Yang pertama sekali, Allah SWT akan panggil orang ni waktu perhimpunan tengah ramai di mahsyar. Allah Ta'ala panggil Muhammad bin Abdullah, orang yang boleh menahan kemarahan, bangun. Allah hebat masa tu kita boleh bangun kerana orang ni sabar tak marah orang. Bukan senang ni. Hatta yukhayyirahu minal hur al-ain ma sya'. Bila masuk dalam syurga pula diberi pilih pula, mu nak bidadari hak mana? Hak tinggi, hak rendah, hak gemuk, ada belaka, ambil. Boleh pilih nak pula. Cantik punya, hebat. Kerana orang boleh menahan marah ni bukan sebarangan orang. Betul ke tidak? Setengah orang ni dia marah dulu. Habis dia marah, dah disopoh habis trail. Pakalang ijak dia sopoh. Lepas dah tu, tu saya sabar tu. Lepas tu hak tak sabar ni macam mana? Hak tak sabar ni macam mana? Letih kita nak main orang ni tak. Lepas dia sopoh orang tu, Allahu Akbar. Sabar tu setara tu. Apa sabar je? Sabar ni tak marah. Lepas dia marah, dia baru sabar. Itu bukan marah tu, dia panggil pelakon. Lakon ni sabar. Jadi macam mana kita nak mempertahankan, nak bertahan daripada marah ni? Ni payah ni. Payah. Senang sikit kan naik ke piling orang merah ni, habis. Sopoh lalu. Mudah sangat. Sangat besar kelebihan orang sabar. Allahu Akbar. Orang yang tidak marah ni sangat besar kelebihan dia. Siapa peringkat Allah Ta'ala panggil dia amamal khalaik, depan makhluk semua panggil, Muhammad, hak sabar tu, mari sini. Dipilih bidadari, mu nak hak mana? Bidadari ni cantik semua. Sebab dia tak ada hingga, tak ada apa ni, apa lagi, hak dia busuk tak ada. Ni orang tina kita comel setara mana pun dia busuk juga kau macam tak sedek kayak ratu lah. Tai hidup kopah tu. Tapi bidadari tak ada busuk, tak ada berapa apa, tak ada. Allah Ta'ala buat khas untuk orang-orang yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Habislah kita bab marah ni. Kita berpindah pula kepada doa man ra'a mubtala. Allahu Akbar. Ini doa ketika melihat orang ditimpa bala. La ilaha illallah, nas'alullah as-salamata wal afiyah. Kita minta selamat dengan Allah Ta'ala. Bila kita tengok orang kena bala, kita kena baca doa ni. Sebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Sesiapa yang kata doa ni, bila dia tengok man ra'a mubtalan. Tengok itu ni, doa ni. Sesiapa yang lihat, tulis kat tepi kitab tu. Sesiapa yang lihat orang kena bala. Kita tengok na'udzubillah, tengok orang ni aksiden ke, orang ni sakit ke, orang ni apa saja yang kita lihat. Maka kita baca doa ni. Baca doa ni. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih wa faddalani ala kathir mimman khalaqa tafdila.
Jadi bila kita tengok orang kena bala, kita baca doa ni, segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku dari segala yang engkau balakan dengannya. Allah Ta'ala selamat kita, alhamdulillah. Dan memberikanku kelebihan di atas ramai makhluk yang dicipta dengan suatu kelebihan. Tanda kat tepi tu, yang bagi an yaqula hadza. Tengok ni, yang bagi an yaqula hadza. Itu bahasa Arab. Yes, adabnya kita baca doa ni secara perlahan, jangan baca kuat, baca perlahan. Kita je dengar, jangan bagi orang kena bala tu dengar. Kita pergi dekat orang kena bala, tengah tu sakit ngak-ngak, kita baca doa, alhamdulillah Allah Ta'ala selamatkan saya daripada bala seperti awak ni. Gini dia tak. Bila sakit dia lagi, mu ni mari nak doa aku, nak mari nak senjak aku, marah dia. Jadi supaya tidak menyentuh perasaan dia, hati dia, kita baca secara perlahan. Alhamdulillahillazi afani, baca kokoh, baca perlahan-lahan, jangan kuat. Jangan we dengar orang bala. Apa jadi? Nabi kita kata apa? Lam yusibhu zalikal bala. Bila kita baca doa ni, Allah SWT selamatkan dia daripada bala tersebut. Tanda yang tak ada dalam kitab kita ni. Sesiapa yang baca doa ini, nescaya Allah SWT jauhkan dia daripada bala itu. Mana kalau kita pergi tengok orang ni kena sakit kuat, sakit pelik, kita pergi melawat di hospital ni, Kota Baru. Ingat kau dia tutup mata dengan apa? Tutup mata dengan buku mata macam orang sakit mata. Bila pergi tengok dekat, Allahu Akbar, bukan tutup, bukan kapas, dia ambil daging di pohon tu, tepek atas butir mata orang ni. Tepek, tak ada mata, tepek dengan daging lain sini. Kata sikit lagi dia tepek pas mulut kat, tak makan dah kawan. Jadi bila tengok orang sakit lagi ni, kita baca doa, alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bih. Kita baca doa perlahan-lahan. Lepas tu kita pergi dekat dia kak, kita kena baca lah doa ziarah orang sakit baru ni. As'alullahal azim rabbal arsyil karim an yashfiraka. Berapa kali? 7 kali. Ingat ke tak ingat dah? Kena ingat doa-doa nak pergi ziarah orang sakit. Ingat lagi, tulis kita. Nak pergi hospital ni, bawa doa ni. Jadi doa orang yang ditimpa musibah ini, jangan ditimpa bala ni, kita baca secara perlahan-lahan lah. Jangan dibaca secara kuat. Kecuali ada juga satu kes. Kalau orang ni kena bala, ditangkap oleh polis. Polis tangkap dia sebab dia mencuri ke, sebab dia buat benda yang tak baik. Bila kita pergi ziarah dia di penjara, boleh kita baca doa ni. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan saya daripada kena bala lagu ni. Sebab apa kan kita selamat? Sebab kita tak buat benda kejahatan tu, selamat. Mungkin buat benda tu kena pada muka. Jadi boleh kita baca doa ni terhadap orang-orang yang kena bala lagu tadi, ditangkap polis dan sebagainya kerana kejahatan dia. Mudah-mudahan dia akan bertaubat. Mudah-mudahan dia akan insaf dengan sebab kita pergi baca doa dekat dia. Betul juga. Aku ni cari kerja betul. Dia cari kerja kan? Dia cari kerja apa? Buat benda-benda yang tidak baik. Jadi itu doa kita kena baca bila kita tengok orang kena timpa bala. Tapi bacaannya sepatutnya janganlah kita baca dengan suara yang kuat. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam bab yang ke-84, bacaan apabila berada di dalam majlis. Bacaan bila berada dalam majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.